Beberapa wajah manusia kelak di hari kiamat nanti berseri-seri, yakni penuh kenikmatan, dapat melihat wajah Tuhan, dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Dan bagaimana? Seperti yang sudah diterangkan dululah. Pertama sekali dari segi akidahnya, dari segi keyakinannya, bahawa menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh melihat Allah di akhirat nanti. Di dunia, jumhur ulama mengatakan tidak berlaku kepada sesiapa pun melihat hakikat zat Allah. Tapi ada pendapat yang lain daripada itu mengatakan ada seorang manusia je, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Itu elok dengan kudrat kekuasaan Allah. Allah boleh melakukannya, boleh memberi kekuatan kepada diri manusia ini sehingga dapat melihat zatnya yang laisa kamitslihi syai'. Itu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada kelompok yang menafikan boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti, fahamlah itu adalah cabisan daripada pemikiran Mu'tazilah. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, nikmat dekat kepada Allah lebih-lebih, yakni lebih-lebih lagi melihat kepada Allah itu memang tiada bandingannya. Nikmat yang tidak ada bandingan, nikmat paling besar. Jadi melihat ini sebenarnya adalah cabang daripada persoalan ma'rifat, mengenal. Peringkat yang tinggi dalam mengenal Allah dikatakan melihat. Jadi perkataan ru'yah ni ataupun syuhud atau perkataan-perkataan lain yang digunakan oleh ulama tasawuf sebenarnya nak menyatakan tingkatan makrifat mereka terhadap Allah. Semua itu dalam ruang lingkup makrifat. Paling tinggi mereka sebut sebagai bertaraf syuhudun wa iyanun, istilah mereka. Dengan bahasa mudahnya, tahap makrifat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia di dunia ini, yang dapat dicapai. Jadi istilah melihat di sini adalah melihat kenyataannya, atau dalam perkataan Arab disebut tajalli yang sudah saya jelaskan dulu. Kalimah inilah yang membawa kepada salah faham dan menjadikan setengah orang menyesatkan tasawuf, membid'ah dan menyesatkan tasawuf kerana salah dalam memahami perkataan tajalli menurut faham ahli tasawuf. Yang menyalahkan itu kita fahamlah, kerana dia faham menurut faham yang tertentu, dan memang faham itu fahaman yang salah, iaitu dipahaminya mereka menyangka ahli tasawuf berfahaman Tuhan ini menjelma dalam diri manusia, dalam makhluk ni menjelma, atau dalam istilah usuluddinnya disebut hulul, Tuhan menjelma dalam diri manusia sehingga akhir sekali manusia itu jadi Tuhan, Tuhan itu jadi manusia. Maka timbul pula istilah ittihad. Semua kefahaman-kefahaman seperti ini tidak ada dalam tasawuf. Kalau ada, itu bukan tasawuf, itu adalah faham batiniyah. Tapi orang-orang yang menuduh tasawuf dengan perkataan tajalli tadi itu, seperti itu mereka faham, dan memang faham itu faham yang salah. Faham yang salah. Tanyalah ahli tasawuf mana pun, dia akan kata itu fahaman yang salah. Jadi kalau orang menyalahkan tasawuf dengan kefahaman yang salah itu memang betul lah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sebab tu saya kena ulang acak kali benda ni, kerana hari ini isu ni lah antara isu yang dimainkan oleh sesengah pihak lah. Kita faham dah, dia nak tembok siapa dia. Kita tahu dah, dia nak bedil siapa dia. Tak ada lain, nak bedil, nak tembok gagasan ilmu tasawuf yang merupakan kekuatan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau kita tengok sejarah, kalau baca sejarah lah, yang sangat kontra dengan tasawuf ni, sangat kontra dalam sejarah ni, sejarah pemikiran umat ni, kalau boleh saya sebut pun tak apalah, kita hari ni kita banyak sebut dah nama-nama ni. Salafi Wahabi, itu yang paling banyak kontra dengan pemikiran tasawuf. Dan secara kebetulan pula alim ulama
yang banyak tahu rahsia-rahsia kepincangan aliran pemikiran ini adalah dari kelompok alim ulama. Dalam masa yang sama dia seorang ahli tasawuf secara kebetulan. Alim ulama yang menulis kitab-kitab yang tahu rahsia-rahsia pelik ni, rahsia-rahsia kelompok pemikiran ini. Secara kebetulan mereka adalah alim ulama. Alim ulama tu alim ulama lah, tapi dalam masa yang sama mereka juga sufi ya, ahli tasawuf. Tengoklah kitab-kitab yang mereka karang, ulama-ulama besar secara kebetulan. Jadi mungkin ini salah satu aspek mungkin Allah Ta'ala beri pencerahan kepada mereka ini, nur hidayah, sehingga mereka dapat menanggapi, nampak kat mana penyakit-penyakit pemikiran-pemikiran baru ni. Dan mereka telah menulis kitab-kitab yang banyak lah untuk menjelaskan aspek ini. Jadi konsep tajalli itu ini yang nak beritahu di sini, melihat kepada Allah. Kalau di dunia ini, kalau di akhirat nanti melihat kepada hakikat zat Allah, dan itu merupakan satu nikmat yang paling besar, satu kurnia. Persoalan sekarang ni dunia ini, kerana Syekh Ibn Atha' ni kata kekunci kepada nikmat itu dapat melihat, dan berlaku di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu jelas, isu ru'yatullah sudah dibahaskan. Di dunia ini bagaimana? Maka tidak lagi daripada istilah tajalli tadi. Tapi istilah ini dipahami oleh setengah pihak dengan makna yang salah, menjelma, membawa kepada timbul istilah hulul dan ittihad. Ini memang batil. Ahli tasawuf berkata batil. Tapi tajalli yang dimaksudkan oleh ahli tasawuf tu melihat kepada alam ini yang menjadi cerminan, bukan cermin, cerminan yang memperlihatkan makna-makna ketuhanan Allah. Maka semakin jelas pandangannya itu, semakin tinggilah keyakinannya, semakin mendalamlah makrifatnya. Bukan dia tengok kepada rupa Tuhan. Setengah orang disalah faham tamsilan ni. Ahli tasawuf selalu banyak perkara ahli tasawuf membuat tamsilan, yang antara tamsilan ni adalah cermin, tamsilan je. Ada, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ahli tasawuf ni, dia ada beberapa bidalan ataupun tamsilang yang dibuat. Kadang-kadang digunakan bayang, kadang-kadang menggunakan tamsilang cermin. Ini tamsilang je, tapi orang kita ni faham secara direct gitu. Ingat macam cermin sungguh, duk tengok cermin. Jadi kalau tengok cermin ni, maka bawalah kepada satu kefahaman seolah-olahnya alam ni jadi cermin, cermin yang memperlihatkan Tuhan, sebagaimana kita tengok rupa kita dalam cermin. Jadi rupa kita sebenarnya dalam cermin itulah. Seolah-olahnya bila tengok alam, inilah rupa Tuhan ni. Dia faham gitu pula dah. Seolah-olahnya alam ni lah yang menjadi cerminan kepada Tuhan. Kalau gitu, alam ke Tuhan tak tula. Gitu pula dah. Dia faham pasal itu. Padahal masuk cerminan ni adalah memperlihatkan, memahamkan kita tentang makna-makna ketuhanannya, tentang kudrat dia, iradat dia, yang dengannya lah kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya kita mengenal kudrat Allah, bukan kerana tengok kudrat dia, tapi tengok alam ini yang memahamkan kita dan meyakinkan kita tentang kekuasaannya, kudratnya. Bukan hakikat kudratnya. Itu dipanggil tajalli. Apabila semua itu menjadi suatu yang dirasai di dalam hati, terkesan di dalam hati tentang kekuasaan Allah Ta'ala, setelah melihat alam ini yang mencerminkan, yang menunjukkan kepada makna-makna kudratnya, bukan hakikat kudratnya, makna-makna kudratnya, maka menjadikan orang ini dapat mengenal sebahagian daripada makna-makna ketuhanan Allah. Itu istilah tajalli. Bila kita tengok kepada ciptaan alam semesta ni, yang mana kita tahu bahawa faktor ilmu tu penting untuk membuat sesuatu, mencipta sesuatu. Nak buat benda-benda pun kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh nak buat. Itu ilmu daruri pada kita. Kita sendiri dapat ilmu ni sudah menjadi suatu penerimaan kita. Kita terima dah. Ilmu yang diterima oleh semua orang secara mudah ni orang panggil daruri. Ilmu yang diterima oleh semua orang. Dua lebih banyak daripada satu. Tanyalah orang masuk U ke, tak masuk U ke, jawapannya serupa je. Kecuali orang akalnya separuh. Tu je. Kalau akal dia molek, dia akan kata dua lebih banyak daripada satu. Dia tak akan kata satu lebih banyak daripada dua, dari segi jumlahnya, dari segi angkanya. Jadi kita ni
contoh, kita nak pergi ke contoh tajalli ni. Supaya nak. Jadi kita sedia menerima, dalam kalbu kita boleh terima bahawa keilmuan itu perlu untuk menciptakan sesuatu. Seseorang tu atau sesuatu syarikat tu tidak boleh nak buat satu alat yang canggih kecuali dia memiliki kemahiran dan keilmuan yang orang lain tak miliki. Ni nak buat alat-alat moden ni. Semakin canggih ni. Sebab apa jadi kohor canggih? Kerana pengetahuan dia tentang aspek tu kohor tinggi. Kohor tinggi pengetahuan, kohor canggih. Semakin sophisticated ilmu dia tu, maka semakin canggih alat yang boleh dibuat. Jadi faktor semakin canggih tu kerana pengetahuan dia lebih luas, lebih mendalam lagi. Sebelum tu dah nak buat sebab pengetahuan tak ada. Tapi dengan kajian-kajian ilmu bertambah. Kau canggih alat, kau pelik ni. Jadi semua itu ada seiring dengan ilmu yang dimiliki. Jadi kita sedia menerima hakikat ni secara daruri. Maka alam ni pun sama juga. Yang paling canggih sekali alam semesta ni lah. Pencipta alam semesta ni. Maka sudah tentu memperlihatkan kepada, kalau kita dapat menerima dengan akal kita, Allah dengan terciptanya alam yang penuh rahsia ni, lalu akal kita menghukum bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan alam pasti bersifat alim, mengetahui, itu usuluddin. Tapi sekiranya semua itu menjadi tilikan batin kita, kalbu kita, menimbulkan suatu perasaan zuk dalam hati kita, itu tasawuf. Itu tasawuf. Dan itulah dinamakan syuhud. Menyaksikan hati yang menimbulkan rasa tu, kerana hati kita ni menyaksikan. Macam kita jugalah tengok lauk sedap, makanan awak kita berahi. Ayah panggang lah, tak tahu, saya tak erti nak beri contoh sedap-sedap, kerana selera masing-masing beza-beza. Kita ambil selera, ada orang berahi ayam panggang lah, bau lah, macam-macam lah, macam-macam jenis orang, masing-masing kodok minat makan. Kita ambil contoh mudah, ayam panggang ayam percik lah. Satu ketika dulu memang orang berahi ramai benda gini ni. Jadi bila kita tahu dalam akal kita, dalam minda kita tentang ayam percik ni guna-guna, dan kita suka benda tu, kita terima adanya makanan nama ayam percik ni, kita tak nafi adanya makanan. Tapi sekiranya makanan tu jadi ingatan kita, duk teringat. Apa perasaan? Orang tengah ada panggil neleh haliu. Neleh haliu. Itu beza antara usuluddin dengan tasawuf. Mari teringat tu, mari dekat. Kadang-kadang gambaran makanan tu mari terlitah-litah, dan nak lelak dah oleh mata kadang-kadang. Nak tidur dah boleh mari teringat benda tu. Baik. Jauh pun akan pergi cari. Itu fenomena syuhud. Apa yang dipahami itu, apa yang diketahui itu sudah menjadi suatu perasaan dia, ingatan dia. Maka demikian juga keyakinan tauhid kita ni. Kita yakin tentang kekuasaan Allah, tentang kehendak Allah, ilmu Allah atas jalan akal kita dapat terima, meyakinkan kita itu usuluddin. Tapi bila semua itu dihayati oleh pandangan mata hati kita, tengok kejadian itu sudah terus mencerminkan kita, tengok kejadian Allah, terus mencerminkan kepada Allah yang mengatur semua itu, yang mentakdir semua itu, yang melakukan semua itu. Kalau kita tarah usuluddin tak sampai darjah tu, kita tengok kejadian lah. Tapi bila memikir lama, Allah yang memberi rezeki ke dia. Usuluddin. Tapi bila dia menjadi tahapan tasawufnya, apa yang disebut sebagai syuhud tadi, tengok saya kejadian Allah, ini perbuatan dia. Nampak? Berlaku dia terus. Macam kita tengok orang main wayang kulit kok. Wayang kulit. Ada orang tengok wayang kulit, dia asyik dengan cerita tu, dia tak nampak tok dalam belakang tu. Dia tak nampak tok dalam belakang. Dia nampak wayang kulit tu, sedap cerita hari ni. Cerita benda hari ni. Asyik. Galik dengan cerita wayang kulit tu. Sedap cerita hari ni. Begitulah, beginilah. Tentang tok dalam belakang tu, tak ada dalam fikiran dia. Dia hanya terhibur dengan cerita yang sedap. Cerita hari ni cerita sedih. Kadang esok cerita kelakar. Dia tengok cerita tu. Tapi kalau tanya, cerita ni mari mana? Mestilah ada orang main belakang tu tok dalam. Tapi masa tengok tu, dia tak ingat ke tok dalam tu. Dia tak ingat ke kulit tu, ingat ke kulit cerita tu. Sedap. Cerita sedih, nangis dia. Cerita kelakar, suka dia. Tengok. Tapi bila tanya, mana kampung gerak? Ada orang lah belakang. Bila tanya baru tahu. Tapi masa menghayati, tak nampak belakang tu. Tapi bagi orang yang itu
tamsilan kepada darjat iman tauhid kita ni, tasdik kita ni. Tapi bila darjat iman ni meningkat kepada syuhud tadi tu, dia tengok cerita tu, dia tak terpengaruh dengan cerita tu dah. Dia fikir pemikiran Tok Dalang tu. Dia tengok. Jadi hak dia tengok tu, dia baca tu bukan baca cerita dah, baca pemikiran Tok Dalang tu. Oh, Tok Dalang malam ni nak bawa cerita benda ni. Orang belakang tu. Gerak ni. Tok Dalang. Tok Dalang ni dia bawa cerita sedih malam ni. Kau sedih malam ni ke mana? Jadi dia baca pemikiran Tok Dalang tu. Itu beza dia. Bila manusia sampai ke darjah tu, itulah syuhud. Biasanya Tok Dalang pula dia buat cerita atas perasaan dia. Hari segar suka dia buat cerita sedap lah. Hari sedih cerita sedih lah dia. Jadi kita dapat baca sedih tu, tengok atas cerita Tok Dalang tu. Tapi berlaku je fenomena ni, apa yang kita tengok, orang yang darjah ni tu tengok kepada mainan Tok Dalang tu. Tapi darjah Usuluddin tak sampai situ. Tapi bila ditanya, memang diakui lah adalah Tok Dalang belakang. Tapi bila tengok cerita, tak teringat pun Tok Dalang tu. Dia sedap dengan cerita ni, alik dengan cerita ni. Itu beza antara darjat Usuluddin dengan darjat tasawuf. Saya datangkan contoh-contoh ni nak memahamkan istilah syuhud dalam tasawuf tadi. Apabila semua ini melibatkan pandangan batin, qalbu, perasaan dan sebagainya, dia dinamakan syuhud. Sekiranya dia melibatkan pemikiran akal yang dapat menerima kebenarannya itu tasdik nama dia, Usuluddin nama dia. Jadi bila sebut pandangan hati manusia ni, maka dia berkait dari segi manusia ni disebut pandangan mata hati. Dari segi ketuhanan itu, makna-makna ketuhanan yang diperlihatkan sehingga mata hati boleh melihatnya dan meyakini mengaitkannya dengan hal-hal ketuhanan tu, dari segi diperlihatkan kepada kita, waktu orang panggil tajalli. Dari segi kita ni, kita sebut syuhud, kita yang tengok. Apa yang kita tengok tu apa benda? Yang kita tengok tu dinamakan tajalli. Itu istilah. Tapi bila diterjemah tajalli dengan makna menjelma, memang salah lah. Memang salah. Tapi itu bukan maksud ahli tasawuf. Jadi kita cuba nak sebut dengan kadar-kadar yang munasabah, supaya dapat kita takak secara mudah. Dapat takak secara mudah. Tak nak kita nak detailkan sangat, tapi kita boleh faham makna-makna tu pun cukup lah. Bila kita dengar ada setengah kelompok yang menyesatkan tasawuf kena istilah tajallinya, kita tahulah itu salah faham terhadap istilah tajalli. Baik, sehingga apabila manusia di syurga ditanya oleh Tuhan, apakah yang kamu rasa kurang dan yang akan kamu minta? Apa benda lagi yang kurang dan benda yang mu nak? Ditanya dalam syurga. Jawab ahli syurga ni, kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk minta apa-apa lagi. Cukup dah, padang dah, rasa tak boleh minta apa benda dah. Ahli syurga jawab gitu. Sebab apa? Sebab sudah cukup puas. Maksudnya dengan nikmat-nikmat yang ada tu cukup padang dah, puas dah. Baik, tiba-tiba dibukakan oleh Allah hijab. Allah Ta'ala buka hijab untuk melihat wajah, yang zat Allah. Dibuka hijab. Tadi nikmat-nikmat dalam syurga tu yang dijanjikan, dengan segala nikmat-nikmat yang menurut kehendak kita, ikut teritah je mari belaka. Nikmat-nikmat. Jadi bila Allah Ta'ala tanya ada apa lagi yang nak, tak ada dah, padang dah, puas dah. Tapi bila Allah Ta'ala buka hijab sehingga dapat melihat kepada rahsia keagungan zat Allah ni, maka disitulah mereka merasa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita huraikan dari aspek akhirat. Cuma saya kata tadi, kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni mencakupi melihat Allah di akhirat, itu nikmat yang paling besar. Tapi melihat Allah di dunia ini, yakni melihat tajallinya, kenyataan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanannya, itu juga mendatangkan nikmat. Dan sesiapa yang dikurniakan Allah, maka banyak perkara lah dia akan mengecapi nikmat-nikmat dalam kehidupan ini. Di sinilah kita boleh faham kenapa pendirian sesetengah ahli tasawuf tu agak aneh, agak pelik. Sebenarnya tak pelik, tapi kita tak faham kedudukan mereka.
Baik, contoh macam mana? Yang selalu kita sebut dah sebelum ni, tapi dari angle, dari sudut yang lain lah. Tapi kita tengok dari sudut ni. Pendirian Abu Zar Al-Ghifari. Bila orang tanya Al-Imam Husain radhiyallahu anhu tentang Abu Zar Al-Ghifari ni, tentang kata-kata beliau ni, kata-kata Abu Zar ni apa benda? Abu Zar kata, demi Allah, sakit itu, fakir itu, miskin itu lebih aku suka daripada kaya. Sakit lebih aku suka daripada senang, atau lebih kurang macam itulah kata-kata Abu Zar. Ini disebut oleh Al-Hujwiri dalam Kashful Mahjub. Siapa yang boleh baca kitab Arab boleh rajak di situ tentang perkara ni. Jadi orang tanya Sayyidina Husain, macam mana dengan kata-kata ni? Pelik daripada orang ni. Sebab standard manusia biasa ni, dia naklah kekayaan tu lebih disukai daripada kemiskinan. Sihat itu lebih disukai daripada sakit. Itu standard manusia. Tiba-tiba dia ni terbalik ni. Mana jadi gitu? Dah dikurangkan ke macam mana? Ni sahabat Nabi, sahabat besar Abu Zar ni. Orang yang Nabi khabar hidup seorang, mati pun seorang. Memang jadi sungguh kehidupan dia gitu. Dia sangat zuhud. Tak boleh orang nak ikut, tak padang. Kalau tak padang nak ikut. Dia secara peribadi dia boleh buat, tapi untuk orang ramai dia memang tak padang, bukan taraf orang ramai. Dan tidak disuruh pun ikut setara tu. Secara peribadi dia boleh buat macam tu. Jadi orang tanya Sayyidina Husain ni, apa pandanganmu tentang kata-kata dia ni? Sayyidina Husain ni dia memberi komentar, tapi dia memberi satu alternatif yang lebih baik dari itu. Nak kabarnya apa yang disebut oleh Abu Zar ni molek dah, tapi ada lagi yang lebih baik daripada itu. Nak kabarnya kata-kata Abu Zar ni tidak dinilai salah oleh Imam Husain rahimallahu Abu Zar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Abu Zar ni. Dia kata, pada aku, orang yang merasa redha terhadap apa yang ditetapkan Allah, sama ada kaya ke atau miskin ke, senang ke susah ke, itu lebih baik. Ternyata bahawa itu makom yang lebih mulia dalam tasawuf. Tapi sebelum tu orang akan jadi terbalik macam Abu Zar tadi tu. Persoalannya, dah sebab apa dia lebih suka dengan susah daripada senang? Kan pelik lah tu. Sebenarnya kita je tak faham rahsia dia. Rupanya di sebalik susah menurut kita tu, dia dapat nikmat apa yang kita tak dapat nikmat. Ni sebab tadilah. Kerana di sebalik susah, dia dapat rahsia melihat kepada rahsia tajalli Allah. Macam duduk dan jara kau. Duduk dan jara sebagai panduang memang sakit. Tapi kalau duduk dan jara sebagai pegawai penjara, makanan mewah. Mewah makanan. Dalam jara belaka. Sama ada sebagai seorang pegawai ataupun seorang panduang. Tepat serupa. Tamsil yang mudah. Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu isyak, seperti setakat ini, dan insyaAllah akan bersama huraian pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.